Okey, hai Assalamualaikum semua. Jom kita mulakan majlis kita hari ini dengan umum kita Al-Fatihah. Okey, hari ini hari Rabu untuk kita buat product sharing. Untuk topik hari ini insyaAllah kita akan buat sharing tentang salah satu daripada elemen terpenting dalam set perut yang selalu kita sharekan sebelum ni, iaitu Jaho Soy Protein. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya nak terus hari ini kita terus paskan kepada speaker Puan Kamaliah untuk sharekan tentang produk tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Nervous juga ni. Aduh. Okey. Hari ini saya diberi peluang untuk bercerita sikit tentang Jaho Instant Soya Protein Powder. Itu nama lengkap dia lah. Saya percaya kat sini mungkin semua kot dah kenal dengan protein ni dan menjadikan amalan harian untuk minum soya protein ni. Saya sekarang memang jadi amalan harian lah. Dulu saya tak ni sangat. Kejap minum, kejap tak minum, ikut rajin ke malas. Tapi sekarang saya buat ambil hari-hari lah. Jadi soya protein kita ni, kalau perkenalan sikit lah. Dia dalam satu kotak ada 30 sachet dalam bentuk powder yang diletak dalam sachet ya. Satu sachet beratnya 10 gram. Dan dari 10 gram ni saya baca dia kata protein adalah 5.7 gram daripada yang 10 gram tu lah. Jadi kalau kita ambil satu sachet tu lebih kurang dia punya kandungan protein dia kita boleh bandingkan dengan sebiji telur, protein dalam sebiji telur atau dalam secawan susu. Itu saya dapat nota yang lama lah tu. Okey, harganya RM65 dan PB-nya ialah 50. Okey, saya lupa bila Shangho start jual, tapi saya rasa dah lama, lebih lama daripada kopi rasanya dulu. Nanti kita tanya special BM later lah. Okey, badan kita rata-rata ya, kandungan badan kita ni 60% di kandungan badan kita adalah air, 15% protein dan yang selebihnya 25% tu mengandungi lemak, mineral dan lain-lain bahan ya. Jadi kalau kita ni berat kita 100 kilo, 60 kilo tu agaknya lebih kurang air lah. 15 kilo tu protein dan yang selebih tu lemak dan lain-lain bahan ya. Okey, kenapa kita perlu protein? Yang sebenarnya semua orang daripada bayi, orang dewasa, orang tua, ibu mengandung, ibu menyusu dan semualah. Semua memerlukan protein. Kenapa kita perlukan protein? Sebab setiap sel, protein ni adalah asas kepada setiap sel badan kita. Kita tahu sel-sel badan kita berkumpul dia jadi tisu dan tisu-tisu ni pula akan membentuk organ-organ badan kita. Contoh organ-organ yang penting ya badan kita, hati, paru-paru, jantung, otak, kulit pun organ saya rasa. Dan banyak lagi lah kelenjar-kelenjar rembesan, otot, tulang, sel-sel darah, serum darah, gigi, kuku, rambut dan macam-macam lagi. Semua memerlukan protein. Okey, kalau kita tengok dekat Google lah, dia kata keperluan protein harian ya. Bagi setiap 20 pound, dalam dulu dia panggil guna pound ya, 20 pound berat badan kita memerlukan 7 gram protein. Jadi kalau orang yang berat 100 pound, dia memerlukan 35 gram lah lebih kurang ya. Darab 5, 7 darab 5.
Kalau kita banding dengan kita punya protein tu, kandungan dia 5.7. Kalau orang 100 pound dia memerlukan berapa ya? Nanti kita kira kemudian lah, boleh kira sendiri ya. Jadi kalau Macam mana dalam tadi kilo, nanti 20 pound 7 gram protein. pound memerlukan 7 gram. Okay. Ataupun kalau dalam kilogram ya, kalau setiap kilogram badan kita perlu 0.8 gram. Setiap 30 kilogram. Bagi setiap kilo berat kita lah. Setiap Kita kilogram. Okay. kalau kita ambil kilo ya, setiap kilo badan kita perlukan 0.8 gram. Kalau 100 kilo kita berat 8 gram. 80 gram kan? 80 gram. Yes. 50 kilo, katalah 50 kilo lah. Jadi 40 gram lah kita perlukan protein setiap hari. Lebih kurang macam tu. Tapi kita punca protein kita macam-macam kan, makanan lagi. Kita boleh juga ambil soya, jahe lagi kan. Lebih kurang kalau rata-rata ni dalam 7 hingga 8 sachet lah kalau kita hanya ambil soya soya jahe. Tapi kita juga ambil protein dari sumber-sumber lain kan. Sumber protein, kita tahulah sumber protein ada dua, iaitu dari haiwan dan juga dari tumbuh-tumbuhan. Haiwan, yang popularnya haiwan lah. Setiap hari kita makan nasi, mesti kita nak lauk kan. Ayam ke, ikan ke, daging ke, paling kurang pun telur. Itu dari sumber haiwan lah. Sebenarnya sumber haiwan ni, protein haiwan ni merupakan protein lengkap. Dia lebih lengkap daripada protein tumbuhan. Sebab kebanyakan dari protein haiwan ni dia mempunyai 20 amino acid yang penting dalam badan kita, asid amino ya, yang membuatkan protein tu. Tetapi ada keburukan lah kalau kita ambil protein sumber haiwan ni. Antara yang yang kurang elok lah, sebab bila kita ambil protein haiwan, dia datang dia macam package, dia ada lemak, dia ada sodium, dia ada benda-benda yang tak berapa sihat untuk badan kita kalau kita ambil banyak lah. Kalau bandingkan dengan protein bersumberkan tumbuhan. Walau bagaimanapun protein bersumberkan tumbuhan ni pun ada juga kekurangan dia, sebab dia tidak mempunyai amino acid yang lengkap. Jadi kalau kita ada orang kalau macam vegetarian, dia ambil sumber tumbuhan saja, dia mungkin kekurangan asid amino untuk membuat protein tu. Jadi dia kena ambil pelbagai. Kalau dia ambil dari tumbuhan, dia kena ambil pelbagai jenis protein dari tumbuhan tu. Dia tak boleh ambil dari satu sumber saja. Mungkin dia kena ambil bijirin, dia kena ambil kacang dan macam-macam lagi lah ya. Contoh sumber protein bersumberkan tumbuhan yang elok, yang paling elok sekali saya baca ialah quinoa. Dia mempunyai asid amino lengkap. Yang kedua, soya protein. Soya protein hampir-hampir nak lengkap lah, tapi ada sikit kekurangan lengkapnya tu. Jadi kalau quinoa ni bukan makanan kita kan, biasa dengar je, tak tahulah macam mana. Kalau kita boleh ambil quinoa, mungkin kita boleh dapat sumber yang lengkap lah, asid amino lengkap. Okey, seboleh-bolehnya kita ni kalau boleh kita nak ambil lah sumber protein ni dari sumber haiwan dan juga dari sumber sayuran lah. Tapi eloknya jangan terlalu banyak dari sumber haiwan. Sebab saya cakap tadi keburukannya banyak. Dari segi protein bersumberkan sayuran juga ada juga yang keburukannya, sebab kebanyakan kekacang dia mengandungi purin.
Macam juga soya pun mengandungi purin. Cuma yang kelainannya soya kita ni, purin ni dah dikeluarkan dari soya tu. Isolated soya protein dipanggil ya. Okey. Apa ni, antara sumber sayuran protein bersumberkan sayuran, kacang, bijirin, contohnya macam dal ya. Kacang-kacang, semua jenis kekacang adalah baguslah, badam semua tu. Hazelnut semua kekacang lah. Jadi kita kena ambil berbagai juga jenis kekacang tu kalau kita nak dapatkan banyak asid amino ya. Apa terjadi kalau kita kurang tak cukup protein dalam badan kita ya. Yang paling ketara sekali ialah malnutrisi dipanggil. Malnutrisi ya. Contohnya pembesaran terbantul. Kalau kita tengok baby ke budak-budak yang baru nak membesar tu kan ada yang setengahnya kecil, comel aja, ada yang setengah tu bulat kan. Kemungkinan yang kecil tu tak cukup, mungkin tak cukup protein. Mungkin ibunya tak cukup susu ataupun faktor lain lah. Mungkin juga faktor fisiologi lainnya. Yang kedua, kita boleh nampak dari kulit. Kalau kulit, kita nampak ya, kalau kulit seseorang tu bermasalah. Kalau kulit dia licin, mulus, kataan tu, mungkin dia cukup protein. Kalau dia tak pakai makeup lah. Macam makeup dia boleh juga tutup all the defects tu. Tapi kalau dia natural, kulit dia bersih, licin semua tu, kemungkinan besar proteinnya cukup. Satu lagi, kalau rambut, kita boleh tengok rambut yang putus-putus, rambut yang dia kurang malap je kan. Putus, warna dia pun warna dia macam perang sikit, dia tak hitam macam yang biasa tu. Itu kemungkinan juga ada bermasalah tak cukup protein. Satu lagi, fungsi hati jadi tak berkesan ya, memberi kesan negatif kepada kesihatan kita lah. Jadi sekarang saya nak cerita pasal protein kita ya. Protein soya jahe. Dia ada 5 kandungan utama dalam jahe instant protein powder. Yang pertama sekali, protein soya terasing. Yang seperti saya kata tadi tu, soya ni, jahe soya, syarikat telah memproses untuk mengeluarkan purin dan juga lemak. Kenapa kita cakap pasal purin ya? Kenapa? Purin ni adalah purin ni merupakan dia dihasilkan, dia boleh juga dihasilkan dari badan ya. Selain daripada dari makanan yang kita ambil, badan kita juga menghasilkan purin. Dan purin juga kita ambil dalam bentuk yang ada dalam makanan ya, secara sengaja ataupun tak sengaja lah. Kenapa kita cakap pasal purin ya? Purin ni bila dia diurai atau dia breakdown, dia akan menjadi asid uric acid ya, asid uric. Selalu kita sebut asid uric acid lah. Uric acid ni kalau dia terlalu banyak ya, dia lebih pada tahap yang badan kita boleh boleh gunakan, yang lebih tu akan membentuk kristal. Kristal ni, kristal uric acid lah. Dia boleh berkumpul dekat sendi-sendi. Mungkin sendi kaki, jari, lutut dan sebagainya. Dan ni menyebabkan sakit yang teramat lah. Kalau orang gout tu memang dia tahulah macam mana sakitnya rasa gout tu.
Jadi kebaikan protein jaha ni memang syarikat dah prosesnya, dia telah keluarkan purin tu. Jadi selamat kita nak ambil 5 uncang ke 6 uncang ke sehari ataupun lebih, dia tidak mengandungi purin dan dia tidak membebankan buah pinggang kita. Dan orang-orang yang bermasalah batu karang, masalah gout dan sebagainya, jadi dia boleh ambil dalam kuantiti yang banyak pun boleh. Kalau kita minum soya, kacang soya yang dijual di luar sana tu, kita tak boleh minum banyak sebab purin tu masih ada di dalam ya. Jadi kena hadkan penggunaan selain daripada gula yang diletak di dalam lah. Jadi soya kita ni gula pun tak ada, purin pun dah tak ada, lemak pun dah dibuang. Jadi sangat baik untuk kesihatan kita lah. Kalau kita tengok ya, kebanyakan asid urik, ialah asid urik ya, dia larut dalam darah dan ditapis oleh buah pinggang. Kalau buah pinggang tu elok lah, dia boleh menapis dan lepas tu dikeluarkan dari badan kita. Tapi kalau orang yang bermasalah buah pinggang, tak dapat menapis dan sebagainya, kalau dia ambil makanan yang mengandungi purin memang akan bermasalah lah ya, membebankan buah pinggang dia. Contoh makanan yang tinggi purin ya, selalulah kita kata red meat ya, daging merah tu macam lembu, kambing, rusa dan juga makanan laut. Contohnya udang, ketam, sotong. Ikan pun boleh mengandungi purin yang tinggi juga ya, sardin, tuna, kupang ya. Satu lagi adalah internal organ lah. Organ-organ dalaman seperti hati, paru-paru, apa lagi orang suka makan perut semua tu ya. Organ dalaman tu memang mengandungi purin yang agak tinggi. Yang sangat tinggi lah saya rasa. Saya pun tak makan internal organ ni. Okey. Ya. Kandungan yang kedua, tadi isolated soya protein ya. Kandungan yang kedua ialah lecithin. Lecithin ni merupakan pembersih yang penting dalam salur darah kita. Dia merupakan bahan utama untuk sel, terutamanya untuk sel membran ya. Sel membran dan juga untuk menghasilkan sel-sel baru. Lecithin ni boleh mengurangkan hati berlemak atau fatty liver. Dia boleh mengurangkan timbunan ataupun timbunan lemak dalam hati dan pembuluh darah. Jadi secara tak langsung dia boleh mengurangkan kolesterol, dia boleh membersihkan dinding dan salur darah juga ya. Dan sangatlah baik untuk sistem peredaran kita. Lecithin juga boleh mengurai lemak yang berlebihan. Untuk orang yang nak diet ya, nak mengurangkan berat badan, kalau dia terlalu drastis, terlalu cepat ya, dia berat badan dia turun ya, mungkin badan kulit dia berkedut, cepat berkedut. Jadi lecithin ni boleh melambatkan proses kedutan tu. Dan juga orang yang selepas bersalin ya, selepas bersalin kadang perut dia stretch mark dan sebagainya tu, lecithin boleh membantu. Satu lagi, lecithin boleh membantu gel yang geliut dalam usus. Ini untuk proses metabolisme ya, metabolisme. Satu lagi kebaikan lecithin ialah dia menggalak pertumbuhan saraf otak dan cerebrum ya. Jadi oleh itu, kalau anak-anak yang mengambil protein ni, soya protein ni, dia akan boleh membantu pembelajaran dia. Dan untuk orang-orang yang lebih dewasa atau orang tua, dia boleh
melambatkan kemerosotan ingatan. Jadi lambat nyanyuk. Untuk anak-anak pun boleh, untuk orang tua pun boleh ya. Kalau kita baca kat internet lah, dia kata ada 15 bilion sel otak. 15 bilion sel otak. 70% daripada yang 15 bilion ni terbentuk dalam kandungan. Masa kandungan ya. Dan 30% terbentuk sebelum anak tu berumur 3 tahun. Jadi cukuplah 100% ya. Lepas tu tak ada pembentukan lagi dah. Lepas 3 tahun tu. Jadi selepas umur 20 tahun lebih kurang ya, sel otak mula, bukan sel otak saja, semua sel yang saya ingat, mula lemah. Sel mula lemah. Dan sel juga matikan. Setiap saat 1/2 juta sel mati. Betul ke? Betul ni. 1/2 juta sel mati setiap saat. Lepas ni harap-harap Special VM boleh confirm ya. Saya pun tak berani juga ni. Tapi saya ada nota kata 1/2 juta sel mati setiap saat. Jadi kena digantilah. Jadi lecithin ni boleh membantu dalam pembentukan sel baru kan, mengganti sel-sel mati tu. Wanita hamil bagus untuk mengambil cukup soy protein ni untuk membantu perkembangan minda bayi dalam kandungan. Okey. Kandungan yang ketiga, isomalt oligosaccharide. Dia merupakan gula gantian yang rendah kalori. Isomalt oligosaccharide ni boleh juga kita dapati dalam madu. Dia merupakan makanan utama bakteria baik dalam usus. Ada banyak ya bakteria baik dalam usus. Saya tertinggal 400 hingga 500 bilion ke bilion. Saya tertinggal unit dia tu. Bakteria dalam usus kita. Bila usia meningkat, bakteria ni pun akan merosot. Jadi isomalt oligo ni boleh membantu dalam perkembangan pembiakan good bakteria ni lah. Kandungan yang keempat, kalsium kasinat yang diekstrak dari susu. Kalsium kasinat ni boleh melambatkan osteoporosis. Terutamanya untuk orang dewasa yang lebih daripada umur 40 tahun. Sebab sebelum itu mungkin osteoporosis jarang berlaku. Sebab orang muda kan masih efisien semualah dia punya sistem tu. 1 hingga 5 tahun selepas menopause, saya rasa mungkin juga andropause kot untuk lelaki, tak pasti. Tapi dekat sini dia kata menopause sajalah. Ketumpatan tulang akan menurun 25%. Maknanya kalau orang menopause 50 tahun, 1 hingga 5 tahun lepas tu dia punya memang tulang dia makin rapuh lah. Jadi takut kalau jatuh apa semua tu patah memang lambat baik. Kalsium kasinat juga boleh membantu menambahkan tenaga. Kandungan yang kelima ya adalah enzim betik dan enzim nanas. Kedua-dua enzim ni ditambah untuk membantu penghadaman. Dia boleh membantu penghadaman ya dalam badan kita. Dia boleh menambah. Dapatkan sikit mic tu. Ya? Dapatkan sikit mic macam dah Sorry, sama-sama. Okey. Okey. Enzim betik dan nanas ya. Dia boleh membantu dalam penghadaman. Dia boleh membantu menambah protein. Penyerapan protein ya. Macam mana caranya ni? Enzim betik dan nanas ni dia boleh mengurai protein yang bermolekul besar menjadi lebih kecil dan halus ya. Jadi oleh itu senang diserap dan dicerna oleh badan kita. Ini memang baguslah ni. Ini memang perlu untuk badan kita untuk sihat ya.
Dan soy protein ni juga ialah salah satu daripada Sepro lah yang ayah cakap tadi ya. Sepro. Okey. Ya. Okey, ada apa? Nanti tertinggal. Okey, tadi keperluan protein dah cakap kan. Kalau kita ambil makanan biasalah, protein biasalah, mungkin ikan ke apa untuk makan tengah hari dan malam, mungkin kita yang tak cukup tu kita boleh top up dengan mengambil mungkin 3-4 uncang soy protein sehari. Saya rasa okey dah tu. Melainkan orang yang tak boleh ambil protein lah. Tak boleh langsung, ada juga asal penyakit yang tak boleh ambil protein kan. Mungkin dia kena tambahkanlah pengambilan soya kita ni. Rasanya tak ada had kot. Setakat ni tak adalah kata tak boleh ambil lebih pada beberapa sachet kan. Rasanya semaksimum mungkin lah. Kalau kita tak cukup protein, satu tadi saya kata growth failure lah. Maknanya pembantutan pembesaran lah, terutama dalam kanak-kanak lah. Satu lagi loss of muscle mass. Dia kata maknanya otot-otot kita ni jadi lemah. Otot-otot kita kan penting kan untuk kita berjalan, untuk kita buat kerja. Ada orang yang otot dia memang very weak tu, mungkin nak berdiri pun tak boleh ya. Jadi penting kita kuatkan muscle mass kita ni. Satu lagi, kita dengan kurangnya protein, immunity kita akan menurun. Jadi kalau berjangkit, kalau orang batuk sikit kita berbatuk, lepas tu orang sesama kita pun mudah dijangkiti. Jadi kalau cukup protein, dia boleh membantu maintain ataupun increase immunity lah. Satu lagi, kalau kurang protein boleh juga melemahkan jantung, sistem pernafasan kita ya, paru-paru dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Macam-macam dia boleh affect ya. Essential. Kalau tak silap saya, saya catat soya kita ni mengandungi 9 ke 10 essential amino acid. Maknanya tinggi jugalah ya. Sebab kebanyakan sumber protein, sumber tumbuhan, dia memang tak cukup si amino tu untuk membentuk protein ya. Jadi soya protein ni dia ada 10, aku tak silap, essential amino acid. Amino acid ni dibagi pada dua kan, satu essential, satu non essential. Jadi kalau 9 atau 10 essential acid, amino acid tu memang baguslah. Kurang sikit daripada perfect lah kiranya. Kalau tak perfect pun ya. Did I miss anything? Saya rasa tu je lah kot ya. Kalau ada soalan ke apa-apa atau PM kita boleh tambah. Itulah je rasanya Puan Pengerusi ya. Terima kasih. Ayah, are you there? Ayah tak ada. Puan Special PM pun tak ada. Saya nak cakap apa lagi ya? Kalau tengok gambar tu ya, gambar itulah rupa soy protein kita lah. Kalau dalam gambar tu, warna kotaknya pun cantik, creamy je. Bila kita minum dia pun rasa pun sedap. Selalunya saya kalau minum soya ni memang saya campur soya 1, fiber 1, pollen granular 1 sachet, butter king 1 sachet. Shake minum. Nampak sekali sehari ke 2 kali. Boleh juga kita tambah lactoberry. Lactoberry lagi sedap lah rasa dia. Cucu-cucu kalau ada dapat ni memang berebut lah. Dia orang suka rasa soya dengan fiber tu. Okey, Irna kata kalau untuk baby ibu tak cukup susu. Okeylah.
purin. Okay, bebas kolesterol dan purin saya dah cakap tadi. Saya rasa itu je lah yang saya nak share petang ni. MC kita dah tak ada. Alright, sorry. baru balik ni. Tadi hantar orang keluar. Okay, Aunty Kamalia dah habis ke? Cuba jawab ya. Itu je. Okay, dah. Alright. Sorry So, ada apa-apa soalan ke tadi? Sekejap. Let me just tengok dekat ni. Sorry sangat tadi hantar orang potong rumput tu. Oh, tak apa. Okay. Sekejap, I baru baca kat sini. 1 million cells in the body every second. That means one day approximately 1.2 kilo of cells die. But it's nothing to worry about sebab kita punya cell reproduce setiap hari. Dekat mama. Okay, and then untuk baby, ibu tak cukup susu, bolehkah kita tambah dengan soy protein ni? Ada orang dah jawab ke tadi? Boleh sangat kan? Yes. Kalau baby tak ambil susu tepung yang biasa tu. Yang ini memang ada testimoni sebelum ni yang share. First ialah protein sangat-sangat bagus untuk ibu mengandung. Tadi Aunty Kamalia ada cakap. Dan juga protein sangat-sangat bagus untuk ibu menyusu juga. Dan pernah ada satu testimoni dekat meeting dulu, I ingat. This one Chinese lady, dia kata lepas dia mak tu consume soy protein, baby lagi suka menyusu. Okay. Maksudnya susu lagi sedap ke apa. Dan susu dia macam lebih berkualiti. Dia nampak yang susu tu macam lebih thick lah, macam taklah cair sangat kan bila dia pump tu. So lebih berkualiti. Dan kalau baby tak ambil susu tepung biasa, of course macam anak ayah pun, ayah fully breastfeed dan kita memang tak ada campur susu tepung biasa. So basically soy protein ni, setiap sel daripada badan kita terdiri daripada protein. So kita perlu sangat protein dekat dalam badan. Okay. Puan Sakinah tanya, my hubby tak boleh ambil kacang kerana darah dia senang pekat. So dia boleh ambil ke produk ni. Okay, this is a very good question. So tadi Aunty Kamalia ada mention kita punya protein adalah terdiri daripada isolated protein, iaitu protein yang telah dibuang purinnya. Okay. So purin ni sebab tu kalau orang sakit gout, orang sakit buah pinggang, kita dah macam well known lah, dia tak boleh langsung makan daging, dia kena pantang, tak boleh makan seafood dan sebagainya. Dan dia tak boleh makan protein lain. Okay, tetapi kan tadi kita dah cakap setiap badan kita, setiap sel terdiri daripada protein. So orang biasa pun memang perlukan protein untuk pembentukan sel dalam badan, dan orang yang tak sihat, yang sakit buah pinggang, apatah lagi, dia sebenarnya perlukan protein. Perlukan sangat-sangat. Tapi diorang dah tak boleh ambil protein biasa sebab ada purin kat dalam tu. Yang purin tu macam Aunty Kamalia kata tadi, dia boleh membebankan buah pinggang. Dia perlukan kerja lebih lah. Dia akan buat buah pinggang kerja lebih. Padahal buah pinggang dah sakit, dah tak sihat ni. Okay, so sebab itulah orang-orang yang tak boleh minum protein biasa, tak boleh ambil protein daripada sumber makanan biasa, memang sangat-sangat perlu ambil Jahur soy protein. Macam tadi juga Aunty Kamalia ada kata, kalau kita memang ada ambil sumber protein daripada daging, sayur, kacang-kacang, kita mungkin perlukan tambah lagi 3-4 sachet saja of protein, of soya protein, Jahur soya protein kan. Tapi kalau orang yang memang dah tak boleh ambil protein langsung, tak boleh langsung makan kacang, tak boleh makan daging dan apa-apa yang ada protein, so diorang memang tak ada pilihan lain, perlu ambil kita punya Jahur soy protein. Sebab setiap sel yang setiap sel tumbuh dalam badan kita perlulah protein untuk renew. Okay, Puan Sakinah, suami punya darah senang pekat ni maksudnya ada masalah tekanan darah tinggi ke? Darah tinggi tu ada, macam apa nak cakap trombosis. Darah dia pekat. Betul. Darah dia pekat. So sekarang tengah ambil ubat darah tinggi lah. Dia ambil ubat darah tinggi. Okay. So memang kalau trombosis tu maksudnya darah pekat dan mungkin boleh ada tersumbat lah kan, boleh tersumbat salur darah tu.
So memang kita punya soy protein sangat-sangat bagus Puan untuk masalah darah tinggi sebenarnya. Okay. Sebab dia pun kadang-kala dia kalau doktor cakap dia bukan kena gout, tapi dia tak boleh silap makan sikit, kalau tu dia punya apa nama dia, muscle ke or what, joint dia akan bengkak. Tapi doktor kata bukan gout lah. So itulah dia monitor jugalah, macam seafood semua dia tak ambil lah lagi. Sebab dia nak kawal lah, tapi still kadang-kala kena juga benda tu. And then creatinine dalam air kencing dia pun, creatinine dalam bukan air kencing, dalam darah dia pun tinggi juga. Okay, so itu kalau tak silap memang petunjuk masalah buah pinggang sikit dekat situ. Yeah. Tapi mungkin dia tak tahap kronik, dia tak sampai doktor nak kata dia ada gout. Okay, tapi ini adalah simptom-simptom lah, simptom-simptom yang menghala ke keadaan tu kan. Macam Puan Nina Melinda ada mention dekat chat tu, kalau yang bermasalah dengan buah pinggang memang kita akan suggest terus YKK. Okay, YKK Lingzi. Hari ni kita share pasal protein specifically saja kan, tapi sebenarnya yang protein ni kita selalu cakap adalah pengganti, diperlukan oleh semua orang, tapi kalau orang yang memang ada masalah buah pinggang memang adalah pengganti pada sumber protein yang lain, dan sebenarnya yang boleh membantu untuk pulihkan kita punya buah pinggang dan juga boleh bantu tekanan darah yang pekat tu. Tekanan darah yang pekat tu sebenarnya adalah Lingzi, dan specifically untuk buah pinggang ialah YKK. YKK Ganoderma untuk kidney. Yang tu nanti selalu ada share dekat dalam WhatsApp group saya, nanti I boleh share lagi sekali kat Puan. Okay, yang itu memang targeted untuk buah pinggang. Okay. Yalah, sebab dia sekali makan ubat tu memang banyak lah. So dah how many years? Sejak tahun 2005 lagi dia kena sakit tu sampai sekarang. So everyday memang dia makan banyak pil lah. So itu yang mungkin affect dia punya buah pinggang. Betul. So itu ubat darah tinggi lah ya yang banyak tu. Ubat darah tinggi, ubat cair darah. Betul. Tapi hari tu dia ada ambil Lingzi kan? Pun ada beli Lingzi? Ada. Lepas tu tak tahu dia letak mana. Mula dia makan, lepas tu dia tengok because dalam Lingzi tu kan dia mushroom kan. So bila dia tengok mushroom tu dia tak boleh ambil sebenarnya. So itu yang dia stop. Lepas dah stop tu dia tak tahu letak kat mana. Dia nak sambung balik. Mushroom tak boleh ambil kenapa tu? Tak, because kalau tengok dalam ada senarai perkara benda makanan yang dia tak boleh ambil tu, so dia yalah can dia affect lah. dia punya ya. So itu yang bila dia tengok Lingzi tu dia takutlah nak ambil kan. Faham. Okay, so sebenarnya memang ada setengah orang dia tak boleh ambil mushroom sebab katanya ada angin, okay, dan setengah orang ada pantang mushroom. Okay, tapi mushroom ni, cendawan ni ada banyak jenis sebenarnya, lebih 2,000 jenis spesies cendawan, dan kita punya Ganoderma, ada kategori cendawan yang beracun, ada kategori cendawan yang boleh merawat macam kita punya Lingzi, dan juga ada kategori cendawan yang boleh makan saja buat sayur macam kita selalu makan tu kan. So biasanya cendawan yang orang tak boleh makan tu biasanya merujuk pada cendawan yang buat sayur tu lah, yang buat makan biasa tu. Okay, sebab sebenarnya Lingzi atau Ganoderma dia termasuk dalam kategori health food. Health food tu maksudnya kalau makanan kita boleh makan tapi tak ada kesan sampingan. Okay, kalau ubat dia makanan dia ada bagi khasiat dan tapi dia tak ada kesan sampingan. Kalau ubat dia boleh merawat tapi dia ada kesan sampingan. Okay, Lingzi adalah di tengah-tengah, iaitu dia boleh dimakan, dia boleh merawat
tapi dia tak ada kesan sampingan. So Lingzi ni adalah makanan kesihatan di antara makanan biasa dengan ubat sebenarnya. Okay. So saya sangat-sangat galakkan untuk husband perempuan cuba lagi sekali Lingzi tu, sebab sebenarnya kalau kita cerita pasal Lingzi di lain hari, ada satu slide tu memang spesifik untuk masalah darah pekat, okay, spesifik untuk masalah trombosis sebenarnya. Okay, dan memang Lingzi ada satu elemen nama dia triterpenes yang memang sangat-sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah. Okay, cara Lingzi lancarkan peredaran darah bukan dia cairkan darah macam ubat doktor, tapi caranya ialah kenapa darah kita pekat tu sebenarnya adalah disebabkan lemak dengan kolesterol yang banyak dekat dalam darah. Dalam salur darah tu ada banyak lemak dan kolesterol, tu lama-lama dia jadi pekat dan lama-lama ada yang berketul-ketul dan sebagainya. So cara Lingzi cairkan darah tu adalah sebenarnya dengan melarutkan lemak dengan kolesterol dekat dalam darah. So biasanya saya punya cases yang ada darah tinggi, lepas dia makan Lingzi, dia akan perasan pembuangan dia adalah sedikit berminyak-minyak macam berlendir-lendir. Okay, itu biasanya tanda lemak-lemak kolesterol dah keluar lah daripada badan. Okay, so jangan terkejut kalau lepas makan Lingzi tu tengok macam kenapa najis ni macam lebih melekit lah, lebih hitam, lebih berlendir. Itu semua memang adalah daripada dalam badan kita nak keluar. Okay, dan bila dah keluar tu barulah peredaran darah jadi lebih lancar. Bila darah dah smooth, dah cantik, barulah nutrien boleh masuk dalam badan kita dan sebagainya. Okay, so harap jelas kat situ. Ada apa soalan lain tak tentang topik kita hari ni? So menjawab persoalan tadi, yes, protein memang boleh ambil untuk yang mengalami masalah tekanan darah tinggi. Juga untuk orang yang tak boleh ambil kacang, tak boleh makan daging, tak boleh makan seafood, memang sangat-sangat perlukan kita punya Jahur Soy Protein. Cara nak bancu dia dalam bentuk sachet. Okay, ada 30 sachet dalam satu kotak. Boleh dicampur dengan fiber atau berry dengan pollen granula untuk jadikan shake. Okay, this is one of the elemen yang terpenting dalam kita punya set perut yang kita selalu share. Ataupun boleh minum macam tu je, campur air. Okay, ataupun campur susu. Cuma pantangnya ialah jangan campur dengan air panas. Itu saja. Okay, jangan campur dengan air panas sebab dia ada enzim papaya dengan enzim betik tadi. Enzim papaya dengan enzim nenas tadi kan. Dekat mana ada cakap. So enzim tu tak boleh dibancu dengan air panas. Nanti dia tak berfungsi lah kan. Rugilah kita ambil dia punya enzim tu tak berfungsi. Dan dia semua dalam sachet. So mudah dibawa ke mana-mana. Kalau nak pergi office, just bawa je beberapa sachet yang cukup untuk kita ambil kat office. Dan dia ni kalau bancuh, kalau pakai sudu je, dia memang susah sikit nak larut. Dia bukan jenis yang macam campur dengan tepung, campur air, dia larut. Dia memang tak boleh larut dengan mudah. So sebab tu kita galakkan, dan dia kena campur air sejuk pula kan, dia tak boleh campur air panas. So kita galakkan untuk shake. Okay, shake. Masukkan dalam botol, goncang-goncang-goncang dan minum. Okay, lebih mudah macam tu. Okay, lagi sikit I nak share kat sini, kalau boleh share. Soy protein ni adalah one of I punya instant remedy. Okay, dan dulu I ada history asma. Okay, I ada history asma dulu. Dan sejak I makan Lingzi, I tak perasan lah yang asma tu dah gradually hilang ke apa. Tapi pada tahun 2008, I ingat di specific date sebab masa tu the next day I nak kerja. So hari ni I dah start batuk. Okay, so selalunya kalau I batuk pagi, petang tu akan jadi lagi teruk dan malam tu confirm I tak boleh tidur. Tu I punya asma tu macam tu lah. Okay, tak boleh tidur tu sebab sesak nafas dan perlu duduk, tak boleh baring. Okay, so sebab dah biasa macam tu, selama-lama hidup memang macam tu. So masa tu I dah kerja, bila I start batuk tu, I dah terus ambil MC siap-siap untuk the next day. Sebab I tahu malam tu, I confirm tak boleh tidur. So macam malas nak pergi kerja the next day. Tak senonoh kan perangai dulu. Okay, so sebab tu I ingat sangat hari tu. Tapi daripada I start batuk tu, I macam, okay lah nak try lah produk Shongho. Sebab masa tu tak adalah hardcore sangat sampai sekarang kan. So apa-apa yang ada, masa tu ada Jahur Lingzi saja. Dekat rumah. So I makan Jahur Lingzi tu ada beberapa biji lagi dalam botol, I habiskan sampai ke petang. And I ingat masa tu naik macam gegata dekat kaki. Okay, lepas tu batuk still ada, tapi dia macam tak adalah teruk sangat.
Okay, selalunya baca petang tu dah macam makin teruk, makin teruk. Dia macam tak teruk sangat. Tapi Lingzi dah habis ni. Okay, so biarkan dia sampai towards malam, macam dah start wheezing. Okay, wheezing ni sebelum nak sesak nafas, dia wheezing dululah. Dah start wheezing, tapi macam Lingzi dah habis apa lagi nak buat ni. Dan I just ada kopi dengan protein je masa tu, dan I bancuhkan kopi, buat suam-suam dengan panas dan campurkan dengan protein, shake dan terus minum. Masa tu I tak fikir, I tak tahu pun macam mana protein boleh membantu ke apa. I just sebab selalu kita kalau dalam meeting orang kata kalau tengah sakit ambil je lah apa-apa produk yang ada kan. So I memang ambil saja apa-apa yang ada masa tu. Dan masa tu I ingatkan sekadar untuk nak meredakan lah wheezing tu je kan. Ataupun supaya jangan jadi lagi teruk macam tu. Tapi Alhamdulillah itu adalah malam pertama yang ayah batuk daripada pagi, dan bila malam tu boleh tidur lena. Okay, dan boleh tidur baring. Okay, dan sejak daripada itulah, sejak daripada tahun 2008 tu sampai sekarang, okay, dan sekarang dah 2021. Alhamdulillah, memang I tak ada lagi episod tak boleh tidur baring. In fact, I kena batuk yang agak teruk masa I tengah pregnant anak yang ketiga. Masa tu I batuk lama dalam sebulan lebih. Okay, sebulan lebih I batuk bayangkan tengah pregnant dan kita batuk, very tak best lah kan rasanya. Tapi walaupun sebulan lebih I batuk-batuk tu, tapi setiap malam I boleh tidur, boleh baring. Okay, boleh tidur, boleh baring dan tak ada kena sesak nafas, Alhamdulillah. Paling-paling pun masa tu wheezing sahaja. Okay, tapi I boleh baring. Untuk orang yang pernah mengalami asma, pernah tengok orang kena semput, orang kena tahulah ya, orang semput ni tak boleh baring. Kalau nak duduk pun sama ada tinggikan sikit bantal, kalau nak baring tu sama ada tinggikan sikit bantal ataupun duduk 90 degrees. Sebab tak boleh nak bernafas kan. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang kira sejak I kahwin tu, husband I tak pernah tengok lah I dalam keadaan sesak nafas tu. Okay. Padahal dulu I selalu kena sesak nafas masa dekat sekolah juga, masa form 4, form 5 macam tu. Okay, so itu adalah antara testimoni on soy protein. Okay, kalau emergency sangat tak ada apa-apa kat rumah, ada protein dengan kopi, bancuh lah. Sekarang ni pun kalau demam ke apa, minum kopi sepaket tak jalan, dan makan Lingzi dia macam masih tak berapa, ambil kopi dengan protein. Tak tahulah apa yang works dalam gabungan kopi dengan protein tu, memang sangat-sangat best. Dia jadi ayah punya macam instant remedy lah. Untuk sakit kepala ke, okay, demam ke dan sebagainya. Ada siapa-siapa lagi nak tambah tak? Aunty Nina, ada ke? Ya, Aunty Nina tak ada dah. Sebab Aunty Nina driving. Okay, Yuna ada nak tanya apa-apa atau nak tambah apa-apa? Senyap je semua orang. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, jap tengok kat chat ni. Okay, jom kita ambil gambar sekejap boleh? Untuk record sesi kali ni. Let me just. Okay, terima kasih banyak Puan Sakinah. I dah order ya, Puan punya order tadi. InsyaAllah dia sampai hari esok atau lusa. Sekejap, kalau kita boleh ambil gambar sikit. Okay, ayat tu. Thank you very much Puan Kamalia sebab buat sharing hari ni. Okay, sangat-sangat jelas punya ni. Okay, dah agak lah. Ni Sophie ni. Okay, jom kita ambil gambar. Sekejap 1, 2, 3. Okay, terima kasih banyak pada semua yang hadir hari ini. InsyaAllah the next session kita akan buat hari Jumaat ni. Kita akan share pasal health. Dan sorry Pam, nanti I crop kau punya gambar. Okay, dan InsyaAllah hari Jumaat ni pukul 3 petang. Minta maaf kalau kat sini line slow sikit. Tadi pun hujan, sekarang dah panas. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua yang hadir. Nanti I akan share the next link. Kat sini pun internet slow. I akan share next link kat dalam WhatsApp group, okay? So, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah nanti share apa nama dia yang tentang Lingzi tu untuk trombosis.
Okay, boleh insyaAllah. Okay, Alright. thank you. Okay, thank you.